Okey, jadi saya dah tak keliru yang Xperia 1 Mark V ni ataupun Xperia 1 Mark 5 ni adalah telefon pintar yang memfokuskan fotografi, yang mana kameranya ataupun teknologi aplikasi kameranya meminjam daripada kamera-kamera profesional Sony seperti yang saya ada uji baru-baru ni, iaitu Alpha 6700. Dan apa yang anda dapat bila anda belanja sebanyak RM6,399 pada peranti ini? Ini sahaja. Dalam kotak telefon ada satu telefon. Ada satu manual. Itu saja. Tiada kabel, tiada pengejas, tiada SIM pin dan tiada benda lain. Dan apa lagi yang anda boleh dapat dengan belanja RM6,399? Adakah telefon pintar ini cukup bagus? Boleh bersaing dengan peranti mercu yang lain di Malaysia? Ini adalah ulasan penuh saya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat spesifikasi penuh di skrin sekarang. Pertama sekali, saya suka sangat peranti ini adalah kerana paparannya, skrinnya. Bezel memang kita tak boleh nafikan yang Sony masih menggunakan rekaan yang klasik, iaitu dahi dan dagu yang tebal. Tetapi itu adalah kerana pembesar suara stereo yang menghadap ke hadapan. Tapi bezel kiri dan kanan sudah pun cukup nipis. Dan skrin bersaiz 6.5 inci OLED ini mampu memaparkan kandungan 4K HDR dan juga kadar segar semula 120Hz. Walaupun bukan LTPO yang boleh mengubah kadar segar semula 120Hz daripada 1Hz hingga 120Hz, tapi sekurang-kurangnya ada pilihan untuk sentiasa 120Hz yang memastikan setiap penggunaan pada skrin ini sentiasa lancar dan juga pantas. 4K HDR 10+ Sony ini memang antara yang terbaik di pasaran. Lagi tetapan paparan yang ada Cinema Mode yang mendakwa boleh memaparkan kandungan mengikut apa yang pencipta filem mahukan. Untuk Netflix, sayang sekali peranti ini daripada tahun lepas lagi, Xperia 1 Mark 4 pun Netflix masih terlihat dengan sokongan HD sahaja, Full HD. Tapi sebabkan ada Creator Mode, warna dan resolusi itu menggunakan perisian dan juga kecerdasan buatan boleh ditingkatkan kualitinya. Yang kedua adalah pembesar suara. Saya katakan tadi, Sony ini adalah antara satu-satunya pengeluar peranti tahun ini dan juga sejak tahun lepas yang masih menggunakan speaker stereo menghala ke hadapan. Mengingatkan saya pada rekaan Pixel sebelum ini. Tapi sayang sekali, semua pengeluar sekarang nak gunakan speaker yang dalam skrin lah, yang bezel atas dikecil lah dan juga satu kegisi di bawah sahaja. Tapi dengan Sony yang masih menggunakan speaker menghala ke hadapan, anda menerima audio yang lebih seimbang. Untuk mainkan muzik, saya gunakan Apple Music dan Spotify pada peranti ini memang memberikan pengalaman pendengaran yang memuaskan. Peranti ini menggunakan memori 12GB RAM dan juga menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 2, iaitu chip berkuasa untuk telefon Android sekarang. Dari segi pengalaman penggunaan, sehingga hari ini saya langsung tiada masalah sela masa ataupun lengah masa apabila saya melakukan ujian penanda aras di Antutu, 3D Mark dan Geekbench 6. Semuanya menunjukkan skor yang sepatutnya peranti Snapdragon 8 Gen 2 terima, lagi dengan 12GB RAM. Kualiti permainan videonya memang memuaskan. Cuma sayang sekali Sony tak berikan kami Xperia Stream, iaitu kerangka yang ada kipas dan pelbagai port tambahan untuk memastikan peranti ini menyokong mod permuah yang terbaik. Jadi saya ingin gunakan peranti ini dengan Xperia Stream pula satu hari nanti, dan kita lihat kalau diberi peluang mungkin saya akan ulaskan kerangka itu sahaja di Aman. Baiklah, tadi saya cakap pasal panas dan ada masalah sikit pasal prestasi kan. Xperia 1 Mark V adalah telefon mercu pertama Snapdragon 8 Gen 2 yang saya rasa mengalami masalah pemanasan yang sangat serius. Saya baru buka aplikasi kamera, kurang 1 minit baru bermain dengan tetapan, ubah tetapan 4K ke apa semua, peranti sudah mula suam. Masalah pemanas ni mungkin kerana perisian yang tidak begitu dioptimasikan dengan chip pemprosesan. Sebab saya perasan apabila saya gunakan mode gaming tadi, memori yang dilepaskan apabila kita on gaming mode ni kan, hanya beberapa puluh megabyte saja dan paling tinggi pun sekitar 100 megabyte. Sebabkan pengurusan memori peranti ini tidak begitu efisien, dan sekarang ni saya tak gunakan apa-apa pun, memori telah digunakan lebih daripada 7GB dengan baki di latar belakang ada sekitar 5GB sahaja. Jadi itu sebenarnya tidak mencukupi untuk sebuah peranti Android yang menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat. Mungkin disebabkan itu juga ada masalah memanas berlaku pada peranti ini. Benda saya tidak suka yang kedua adalah kamera. Okey, jangan salah faham, kamera peranti ini bukannya teruk ke apa. Sony memang dengar kata-kata pengguna dan peminat mereka dan mereka telah menaik taraf kemampuan kamera peranti ini. Ada sensor 12MP periskop, 12MP sudut ultra lebar dan sensor utama pula adalah 52MP Exmor T-Mobile
dengan lensa Zeiss digunakan untuk mengurangkan masalah flare ataupun kesan pencahayaan dan lain-lain. Dari segi pasca proses, akhirnya peranti Sony mempunyai kualiti kamera yang lebih memuaskan, yang lebih cantik berbanding model lepas. Bukan itu saja, mod portrait juga telah diperbaiki. Dari segi warna HDR juga boleh nampak warnanya adalah pasca proses berbanding sebelum ni yang terlampau pudar, terlampau ke arah image yang mentah ataupun raw yang memerlukan suntingan selepas mengambil gambar. Tapi kamera peranti ini akhirnya saya kurang bergantung pada aplikasi-aplikasi suntingan dan sebaliknya lepas ambil gambar boleh terus kongsi dengan keyakinan yang penuh. Peranti Xperia 1 Mark V ni juga masih menyertakan butang pengatur fizikal yang jadi saya boleh ambil gambar dengan pakai butang atas ni, tekan sedikit untuk fokus, tekan sepenuhnya untuk ambil gambar. Pada pengeluar-pengeluar peranti di luar sana, kalau peranti anda dah memfokuskan fotografi, sertakan butang kamera ini. Bukannya letak pada kerangka yang dijual secara berasingan dan kemudian kerangka itu tidak dijual di Malaysia pula. Anda tahu siapa anda. Kamera Sony yang saya gunakan adalah sebelum ni iaitu Alpha 6700, yang mana antara muka kamera tersebut adalah lebih kurang dengan 3 aplikasi kamera pada peranti ini. Ya, ada 3 aplikasi kamera. Yang pertama adalah kamera Pro, memfokuskan pada fotografi dan rakaman video yang asas. Kemudian Cinema Pro yang boleh merakam video pada kualiti yang lebih profesional dengan profil warna yang tertentu yang sama dengan kamera-kamera profesional Sony, dan juga terdapat paparan butiran dan maklumat-maklumat teknikal. Lagi satu adalah Video Pro, juga rakaman video tetapi kali ini tak ada profil warna dan sebagainya, tapi sebaliknya aplikasi ini adalah memfokuskan pada rakaman video yang lebih raw ataupun secara terus daripada sensor. Baiklah, ketiga aplikasi kamera ini mengelirukan untuk digunakan sebab agak pelik tetapan-tetapannya terlampau ke arah kamera sebenar. Tapi kepada mereka yang dah biasa dengan penggunaan kamera, aplikasi kamera ni memang amat membantu. Tapi untuk saya yang pengguna biasa, pengguna harian, kameranya amat mengelirukan. Seterusnya yang saya tidak suka pada peranti ini adalah pengecasan. Sudah 2023 dan harga peranti RM6,399, pengecasan masih dihadkan kepada 30 watt. Sedangkan pesaing-pesaing sana sudah pun menggunakan pengecasan 65 watt, 90 watt, 80 watt, 100 watt. Malah yang 200 watt pun sudah dijual di China sekarang. Bateri 5000 mAh pada peranti ini mengambil masa hampir 2 jam untuk penuh. 1 jam 35 minit di kurang situ, dan kalau peranti memanas 1 jam 40 minit. Ketahanan bateri memang tak ada masalah, memang saya berikan pujian walaupun peranti ada masalah memanas, penggunaan memori yang agak tidak efisien, tapi 7 jam SOT, 6 jam SOT tiada masalah untuk peranti ini dengan penggunaan ringan, dan 5 jam ke 6 jam SOT untuk penggunaan yang lebih ekstrim memang tiada masalah. Tetapi pengecasan perlahan itu mengganggu dan menjengkelkan untuk saya yang dah biasa dengan perisan penyiaran pantas pada peranti-peranti lain. Dengan RM6,399, sebuah telefon pintar yang dalam kotaknya hanya menerima telefon dan manual, dan itu saja yang anda dapat. Tetapi dengan pengalaman penggunaan yang profesional, yang mana anda boleh gunakan aplikasi kamera bertetapan manual dan tetapan profesional yang lebih bagus. Dan kalau anda memiliki kamera Sony, anda boleh gunakan telefon ini sebagai monitor HDR kepada kamera tersebut. Ya, skrin ni memang HDR certified yang sebenar, bukan bergurauan, bukan main-main ke apa, bukan perisian. Tapi anda pasangkan ni kepada kamera anda, anda boleh jadikan ni sebagai monitor 4K sebenar untuk anda pantau kerja-kerja dan segala rakaman video anda. Peranti ini sebenarnya tidak mengecewakan saya. Saya dah pakai peranti ini seminggu lebih sebagai peranti harian dan setakat ni pengalaman penggunaannya memuaskan. Kalau Sony boleh selesaikan masalah pemanasan, sebab 8 Gen tu sepatutnya tak ada masalah pemanasan dah. Saya dah cuba pelbagai peranti 8 Gen tu tahun ini, dan ini adalah pertama saya alami masalah pemanasan yang serius. Dan kalau ada barisan yang lebih pantas, saya sebenarnya tiada masalah untuk galakkan orang membeli peranti ini kalau anda betul-betul memfokuskan pada fotografi dan videografi. Ini bermakna ia membuktikan Sony Xperia 1 Mark V ni bukanlah telefon pintar untuk semua orang, tapi adalah telefon pintar khusus untuk peminat Sony ataupun pengguna profesional sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.